الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Surah Al-Mulk. Maha suci Tuhan di dalam kuasa genggamannya kerajaan yang memerintah. Dia berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dia menjadikan hidup dan mati kepada kamu, wahai manusia, untuk menguji kamu siapa yang baik amalannya, yang mentaati Allah, meninggalkan larangannya, mengikut petunjuknya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden PAS, yang berhormat Datuk Seri Naib Presiden Parti Bersatu Malaysia, Al-Fadhil Pesuruhjaya PAS Negeri Johor, semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional di peringkat pusat dan negeri, semua yang hadir, hadirin hadirat, anak-anak yang dikasihi sekalian. Ayat yang saya baca dalam mukadimah itu menunjukkan Allah Ta'ala menguji kehidupan manusia di alam dunia ini dalam semua perkara. Bukan sahaja perkara ibadat seperti yang diketahui oleh umum, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Bahkan seluruh cara hidup manusia termasuk memerintah negara menjadi ujian pada manusia. Dan Allah jadikan memerintah negara satu amanah yang besar yang dibebankan kepada manusia. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya kamu menunaikan segala perkara yang dinamakan amanah, tanggungjawab, kepada orang yang layak menerimanya. Dan apabila kamu menghukum, memerintah, mentadbir manusia, merupakan amanah yang paling besar, hendaklah kamu berlaku adil kepada semua manusia.
Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan, membentangkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada makhluk langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang supaya mereka menerimanya. Apabila mereka mengetahui besarnya kewajipan itu, mereka takut, mereka gerun, enggan menerimanya. Namun Allah Ta'ala tetap manusia menerimanya. Tetapi kebanyakan manusia itu sangat zalim dan bebal bila menerima kewajipan ini. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama, makhluk yang berbeza dengan malaikat, makhluk gaib yang berada di alam rohani, berbeza dengan binatang yang tak ada akal, ada nafsu saja. Berbeza dengan jamadat, kayu, batu dan lain-lain tak boleh bergerak. Cipta manusia yang berjasad, ada roh, ada nyawa, ada akal, dan boleh bergerak ke sana kemari, punya nafsu dan punya pertimbangan hidup untuk menunaikan kewajipan ini. Kewajipan menunaikan amanah, mentarbih urusan dunia, urusan bumi, bukan sahaja beribadat kepada Allah Ta'ala. Diisytiharkan kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah apabila Allah memberitahu ke malaikat, aku nak jadikan satu makhluk yang bernama manusia, bermula dengan Adam, untuk menjadi khalifah. Khalifah di sini ialah untuk mentadbir dan mengurus kehidupan dunia. Bukan khalifah silap gayung. Khalifah mentadbir urusan dunia. Ibn Khaldun kata, iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan petunjuk agama Allah dan siasat politik mentadbir urusan dunia dengan petunjuk Allah itu. Lalu malaikat bertanya, wahai Tuhan, mengapa engkau tak lantik kami? Pada kami ini sentiasa bertasbih, memuji-memujiamu, taat padamu, tidak durhaka sekali-kali. Adakah kau nak jadikan makhluk yang akan menumpahkan darah, melakukan kejahatan, merosakkan bumi? Tuhan berkata, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Di sana malaikat tak boleh bertugas di bumi. Malaikat makan tidak, minum tidak, berkahwin tidak, bermasyarakat tak macam manusia. Tak boleh mengurus macam manusia. Maka ditetapkan manusia untuk mentadbir bumi. Dan Allah melantik Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam untuk menjadi contoh dan teladan. Dikurniakan kitab yang diwahyukan. Dikurniakan sifat yang mulia, kebiasaan yang luar biasa pada Nabi-Nabi Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi bersabda, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wala nabiyya ba'di
walakin khulafa wa hum katsirun. Allah Ta'ala jadikan pemimpin-pemimpin yang memerintah, menguruh mentadbir Bani Israel, umat yang tersuhur di zaman dahulu, para anbiya. Bila mati seorang nabi, diganti nabi yang lain selepasnya. Berakhir dengan aku, dan tak ada lagi setelah aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melantik pemimpin-pemimpin. Mereka itu ramai. Lalu sahabat bertanya, kaifa ta'muruna? Apa perintah Rasulullah kalau Rasulullah tak ada lagi? Sabdanya, pu babatil awal fal awal. Ikrarkan taat setia kepada yang utama. Tunaikan tanggungjawab kepada pemerintah itu. Allah Ta'ala akan soal mereka pada hari kiamat kelak apa yang mereka tunaikan. Maka semua Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW, kalau kita baca Al-Quran, berjuang. Bukan saya berdakwah. Mengajak orang ramai. Termasuk berdakwah, mengajak pemimpin-pemimpin negara, Al-Malak. Mengajak raja-raja dunia supaya beriman kepada Allah dan mengikut petunjuknya sekaligus. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud dan rakyat. Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan rakyat. Semua nabi-nabi begitu. Ada nabi-nabi yang berjaya menegakkan negara di masa hayatnya. Nabi Daud alaihissalam menjadi khalifah. Nabi Sulaiman menjadi raja. Zulkarnain bukan nabi, jadi raja yang adil. Ini contoh Islam. Fir'aun, Namrud, kaum Ad, kaum Samud. Ini pemerintah yang zalim. Allah Ta'ala beri pada semua. Untuk menguji manusia, siapa yang jadi contoh dan teladan. Ikut siapa? Ikut petunjuk Allah atau ikut yang lain? Maka Nabi kita Muhammad SAW telah berjuang di Makkah Al-Mukarramah, bumi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pusat yang pertama kepada gerakan Nabi akhir zaman yang diutuskan untuk seluruh dunia. Bukan untuk satu kaum, satu bangsa, satu zaman sahaja. Kerana di akhir zaman ini, Allah Ta'ala beri pada manusia kemuncak nikmat kemajuan ilmu, kemajuan teknologi yang kita lihat pada hari ini. Sehingga dunia yang luas boleh pergi ke sana kemari dalam masa yang cepat. Boleh berhubung dalam masa yang cepat. Dapat maklumat dalam masa yang cepat. Manusia bermasyarakat antara bangsa. Maka cukup bagi Nabi akhir zaman ini seorang Rasul sahaja. Seorang Nabi sahaja. Untuk seluruh dunia. Dipilihnya Makkah Al-Mukarramah. Bumi wadin ghairi zidra'in. Lembah yang tak ada hasil, tak ada air, tak ada apa, tak ada bahan-bahan pun. Ini bumi yang dipilih. Pusat yang pertama, Nabi akhir zaman. Diperintah Ibrahim alaihissalam menghantar putranya Ismail untuk dilahirkan Nabi akhir zaman ini. Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala. Ujian perintah yang dahsyat. Diuji meletakkan putera Ismail bersama ibunya Hajar di bumi yang kering, yang tak ada manusia, tak ada air, tak ada apa. Allah Ta'ala perintah, letakkan di situ. Setelah Ismail membesar, dia perintah supaya disembelih Ismail untuk diuji. Ibrahim sanggup menyembelihnya, dibatalkan. Hanya uji sejauh mana Ibrahim taat pada Allah Ta'ala. Ujian daripada Allah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ingatlah apabila Allah menguji Ibrahim
dengan perintah-perintah yang dahsyat. Ibrahim menunaikan perintah itu. Kan yakin pada Allah Ta'ala. Walaupun Mekah terkering kontang, tak ada apa, Allah Ta'ala boleh beri rezeki dengan apa cara sahaja. Kuasa Allah Ta'ala. Ibrahim tunaikan perintah itu. Tuhan suruh sembelih. Sanggup sembelih anak. Perintah Tuhan. Dia yang jadi kita cipta bernikmat pada kita ikut dia perintah apa. Ibrahim nak buat. Dia pertahankan perintah itu. Setelah Ibrahim sanggup semua, Allah Ta'ala berkata, Inni ja'aluka linnasi imama. Aku jadikanmu pemimpin, wahai Ibrahim. Pemimpin untuk seluruh manusia. Ibrahim kata, wa min dzurriyyati, termasuklah dzurriyyat keturunanku. Wahai Tuhan, jajah dzurriyyat keturunanku dan pemimpin. Tuhan kata, la yanalu ahdi zalimin. Janjiku tidak kena mengena dengan orang yang zalim. Tuhan kata, tak kena. Orang yang zalim tak masuk janji. Aku beri iktiraf mereka yang adil saja. Nabi-nabi dan Rasul alaihi wasallam yang merintah dengan betul. Lalu Allah ciptakan satu kaum dinamakan Quraisy. Kaum Quraisy untuk dilahirkan daripadanya Nabi Muhammad SAW. Disebut dalam Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amarahum min khauf. Menjadi kelaziman kabilah Quraisy ini. Bila mereka lapar tak ada makanan, mereka berniaga musafir. Musim sejuk, mereka berniaga di Yaman. Musim panas, mereka berniaga di Syam. Bila mereka lapar, terpaksa cari makan. Nak tanam tak boleh, nak apa tak boleh. Tuhan jadikan ekonomi dia ialah perdagangan. Tuhan cipta begitu. Tak perlu cocok tanam, tak perlu apa, berniaga. Yaman ialah pengkalan kepada negeri-negeri timur. Parsi, China, India dan lain-lain. Syam pengkalan kepada negeri-negeri Eropah, Afrika Utara dan Asia Tengah. Pengkalan. Maka Quraisy berniaga, bawa barang Yaman, bawa balik ke Mekah sebahagiannya, bawa sebahagiannya ke Syam, bawa barang Syam, sebahagian tinggal di Mekah, kemudian bawa balik ke. Kita saksikan bagaimana Mekah menjadi bumi yang hidup. Bukan sahaja ibadatnya, termasuklah ekonomi dan politiknya. Negeri aman yang diatur oleh Ta'ala. Mekah menemukan politik ekonomi dan sosial timur dan barat. Ini diatur oleh Ta'ala secara mukjizat. Banyak kita baca ayat lazim, tapi tak faham apa hikmah di sebaliknya. Dicipta. Artinya lahir Nabi Muhammad. Yang pentingnya adalah membina manusia. Membangun manusia. Bukan mengumpulkan harta saja. Manusia dibangun. Dibangun pribadinya. Dibangun akhlaknya. Dibangun moralnya. Dibangun ilmunya. Dibangun dirinya. Jati dirinya. Dengan jati diri manusia boleh hidup. Boleh cari rezeki. Boleh mengembangkan kehidupan dia. Tapi dengan bodoh, tak ada ilmu, jahat pula, tak memberi apa-apa makna. Penuh seorang ulama tabi'in, mengesahkan, saya menyaksikan zaman Umar bin Abdul Aziz. Menyaksikan zaman Sulaiman bin Abdul Malik. Dua-duanya khalifah Bani Umayyah. Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia. Meninggal harta berjuta-juta dinar. Berjuta dinar. Umar bin Aziz meninggal dunia. Tinggal harta 18 dinar. Ini pesaka. Anak Umar bin Aziz 18 dinar. Sulaiman berjuta-juta. Selepas beberapa tahun aku saksikan
Anak Sulaiman bin Abdul Malik yang terima pesaka juta-juta jadi peminta sedekah. Aku saksikan anak Umar bin Aziz yang terima pesaka 18 dinar jadi jutawan menyumbang kerja-kerja kebajikan. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu untuk membina manusia. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala mulakan wahyu kepada Nabi kita dengan Iqra. Ayat baca, menulis, kalam, baca dengan nama Tuhan. Membina jati diri dengan ilmu, dengan akhlak yang mulia. Yang berjuang untuk menegakkan negara. Maka Nabi, dia tawar jadi raja di Mekah. Nabi tolak. Nabi tolak tak terima kerana tawaran itu bukan mengikut perintah Allah Ta'ala. Nabi cari akhirnya orang Madinah. Terima Nabi untuk jadi pemimpin, bukan saja masuk Islam. Nabi berhijrah ke Madinah dan membentuk negara masyarakat majmuk. Rakyatnya orang Islam dan orang bukan Islam. Ini cara Nabi. Menyatukan orang Islam dulu. Orang Islam, Muhajirin, Ansar, Aus, Khazraj, termasuk yang bukan Arab. Bilal Al-Habashi, Suhaib Ar-Rumi, Salmanul Farisi, yang bukan Arab. Dia bentuk orang Islam yang bersaudara. Kemudian dia ajak orang bukan Islam yang tidak ekstrim. Orang Yahudi, Kristian, musyrikin Arab, Khuza'ah dan lain yang tak ekstrim. Kerana ada orang bukan Islam ni yang bosan dengan hidup berperang sama-sama mereka. Memang orang Arab ni suka berperang. Yahudi suka berperang. Itu perangai zaman dulu. Boleh anak perempuan bunuh hidup-hidup. Kerana apa? Tak ada guna untuk perang. Sahabat itu sekali nafsu perang dia. Jadi ada yang bosan nak lihat bagaimana Islam memerintah. Mereka tak dipaksa masuk Islam. Tunduk bawah kerajaan Islam. Nabi bentuk negara diterima oleh orang. Pada asalnya orang Islam adalah minoriti. Bukan Islam adalah majoriti. Akhirnya berubah. Orang Islam jadi majoriti. Banyak orang masuk Islam. Berkembang. Kerajaan ini telah berjaya menumbangkan dua kuasa besar dunia, ada Parsi dan Rom. Parsi Rom jatuh tumbang zaman Khulafa' Rasyidin. China tunduk pada Islam. India tunduk pada Islam. Mesir tunduk pada Islam. Islam jadi kuasa besar tunggal. Kuasa besar tunggal. Tak ada kuasa besar yang boleh lawan dia. Selama 1,300 tahun. Islam jadi kuasa besar tunggal. Sehinggalah Allah Ta'ala nak uji orang Islam ni berlaku zaman surut. Zaman kejatuhan orang Islam. Bila orang Islam meninggalkan ajaran Islam. Sayyidina Umar pernah memberi peringatan. Bila orang Islam berjaya menawan Baitul Maqdis. Zaman Sayyidina Umar daripada Empire Rom. Sayyidina Umar ziarah Baitul Maqdis. Menyampaikan ucapan kepada para sahabat yang ada di masa itu. Antara katanya, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum Allah Ta'ala beri kemuliaan, keperkasaan dengan Islam. Setelah kita beramal dengan Islam, sekiranya kita mencari lain daripada Islam, tinggal Islam, kita jadi hina dan dihina oleh orang. Siapa masa mutakhir, orang Islam alpa, meninggalkan ajaran Islam, lemah agamanya, lemah ilmunya, lemah segala-galanya, akhirnya jatuh, tumbang tahun 1924. Sekarang ni 2224, genap 100 tahun. 100 tahun sempena kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Namun Allah Ta'ala jadikan agama Islam tak padam cahaya dia. Agama Islam tak boleh dihapuskan sekali-kali. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Quran mukjizat ilmu tak boleh dihapuskan. Dengan sebab itu banyak pengamat politik barat yang membuat ramalan selepas kejatuhan Soviet Union di abad yang lalu. Di antaranya ialah Profesor Francis Fukuyama, Profesor Jepun Amerika, membuat kenyataan dengan jatuhnya Soviet Union, tumbangnya blok komunis, dunia akan diwakili satu kuasa besar tunggal, liberal kapitalisme. Banyak orang sokong
pendapat Fukuyama ni. Tetapi akhirnya mereka yang buat kajian, termasuk Henry Kissinger, Huntington, lain-lain lagi mengatakan kita kena senar. Di sana ada satu kumpulan yang menganut satu ajaran yang tak mati ajaran dia, iaitu Islam. Islam ni walaupun negara dia tak ada, ajaran dia tak ada, masih ada orang beramal, masih ada orang berjuang. Bila tak ada kerajaan Islam, Nabi kata mesti ada kumpulan-kumpulan orang Islam yang berjuang di negeri masing-masing. Mesti ada kumpulan ni yang akan meneruskan perjuangan. Kita saksikan rentah ceritanya. Kita saksikan satu perubahan yang dijanji oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, akan ada satu kumpulan di kalangan umatku yang bangkit. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun, termasuk orang yang mengecewakan mereka. Mereka berjuang, akhirnya mereka mencapai kemenangan. Sahabat tanya, siapa mereka dan di mana mereka? Nabi kata mereka di Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Kita saksikan pada hari ini kebangkitan orang Palestin menentang golongan Zionis Yahudi. Zionis Yahudi menganggap dia bangsa pilihan Allah Ta'ala. Zionis ini kumpulan Yahudi yang berjuang untuk menghidupkan empayar Nabi Sulaiman AS yang menakluk dunia. Ini perjuangan dia. Dengan sebab itulah apa yang disebut two-state solution, penyelesaian dua negara, satu untuk Yahudi, satu untuk orang Islam, orang Arab, itu mengarut saja. Bercanggah dengan perjuangan Zionis. Zionis tujuan dia ialah untuk menubuhkan negara Israel agung yang berpusat di antara Nil dan Furat, Mediterranean dan Laut Merah. Pusat dia dan menakluk dunia. Kita menyaksikan bagaimana kumpulan Zionis ini dengan kekayaan dia, dengan pengaruh dia, ramai orang bijak-bijak menguasai kuasa-kuasa besar dunia. Sehingga pilihan raya mereka, siapa nak menang pilihan raya mereka, presiden mesti kuat sokong Israel. Yang paling kuat sokong Israel, itu yang menang. Sebab itu bila orang tanya saya macam mana dua pok daripada belakang dengan perak ni, saya kata ini ialah $1 yang dua wajah. Dolar yang sama. Pak ni gambar ni, serupa je. Nelayan dia. Semuanya di bawah pengaruh Zionis. Termasuklah negara Eropah, England, Perancis dan lain-lain. Siapa yang kuat sokong Israel boleh menang. Dia sanggup sokong Israel ni walaupun mengganas di luar peri kemanusiaan yang berlaku pada hari ini. Bunuh orang tua, bunuh kanak-kanak, serang hospital, bunuh orang sakit, serang kubur. Dia boleh hantar senjata. Dalam masa yang sama, dia jadi pendamai. Ini penipu. Ini siapa begitu. Dan ada orang kita pula terpengaruh dengan dia. Nak damaikan. Itu perjuangan dia. Nak tegakkan negara ini. Kebetulannya, tahun 2016. Selepas Hamas diteburkan. Hamas ialah Harakah Muqawamah Islamiyah di Palestin. Hamas memilih demokrasi dan memilih perjuangan bersenjata menentang Yahudi. Keganasan Yahudi. Dia pilih dua. Dia masuk pilihan raya. 2016, dia dapat simple majority. Simple majority. Menang. Pilihan raya. Dia kemukakan Ismail Haniyah jadi Perdana Menteri. Israel tolak. Malangnya negara-negara Arab pun tolak juga. Negara Arab ni, kalau kita lihat, tiap-tiap negara Arab ini ada pengkalan tentera Amerika, pengkalan British, pengkalan Perancis, pengkalan ni. Dipelihara oleh kuasa-kuasa besar dunia, kepentingan, kedudukan takhta dan harta mereka. Ini yang berlaku. Menyebabkan Hamas ditolak. Akhirnya Hamas berundur. Berundur, bertahan di Gaza. Bertahan di Gaza dan Gaza telah dibelasah habis-habisan. Bukan saja Israel belasah. Seluruh armada-armada tentera barat berkumpul di keliling untuk membelasah Gaza. Dan Allah Ta'ala tunjukkan kembali peristiwa Ahzab yang berlaku zaman Nabi SAW. Di mana kalau perang Ahzab dulu, Nabi suruh gali parit. Sekarang ni orang Gaza gali terowong. Itu saja. Dan mereka tak boleh kalahkan. Setahun tak boleh kalah. Ini hebat. Tuhan tunjuk depan masa kita sekarang.
Jadi banyak orang kata bahawa masa depan adalah untuk Islam. Banyak orang kata masa depan untuk Islam. Habislah giliran-giliran kuasa barat dan timur ni, akan masuk orang Islam bangkit semula. Di mana negeri Islam yang akan bangkit, seorang pemikir Islam Muhammad Qutb mengatakan, di mana bumi tempat kita berpijak, itulah perjuangan kita untuk tegakkan orang Islam berkuasa. Ini. Kita di Malaysia, Malaysia lah kita berjuang. Indonesia lah berjuang. Masing-masing. Atas nasib lah Tuhan beri. Dan kita telah mengambil pendekatan yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Iaitulah Nabi mengambil pendekatan perpaduan umat. Yang pertama, menyatukan orang Islam. Kalau Nabi menyatukan orang Arab, Muhajirin, Ansar, Aus dan Khazraj, kita ambil pendekatan menyatukan orang Melayu Islam. Maka PAH bersama dengan bersatu. Ajak UMNO. UMNO lah parti orang Melayu. Kita jemput orang UMNO bersama. Sekurang-kurangnya 3 parti ini bergabung. Dan kita ajak NGO-NGO Melayu bersama dengan kita. Bukan kita tolak orang asing, tidak. Kita tak tolak. Kerana dalam kaedah politik Islam, Islam mesti memimpin. Rakyat, masyarakat majmuk dibenarkan. Islam mesti memimpin. Islam yang memimpin, yang memerintah. Bila Nabi wafat, bila Nabi mati, nak ganti Nabi, sahabat-sahabat bermesyuarat. Pilih siapa jadi ketua negara. Ada 3 calon mengundi. Golongan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Golongan Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Golongan keluarga Nabi mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Ini 3 calon dibincang dalam mesyuarat itu. Apabila mereka mendengar Nabi pernah berpesan, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Quraisy ialah kaum yang mendominasi orang Islam di masa itu. Kaum dominasi orang Islam yang memimpin. Dan Quraisy yang dominasi dipilih Abu Bakar. Kalau di Malaysia ni orang Melayu lah dominasi orang Islam. Orang Melayu yang memimpin. Kita melaksanakan konsep tak ada paksaan dalam agama. Macam Nabi tunjuk. Benar orang bukan Islam. Kita tak paksa dia masuk Islam. Kita tak larang dia nak buat perkara yang dibenarkan oleh agama dia. Kita tak boleh sekat. Hidup dalam, dia nak menaga hak dia. Tapi orang Islam memimpin, memerintah. Mengapa orang Islam memerintah? Orang Islam ada akidah. Ada iman. Ada dosa pahala. Orang lain tak ada akidah, tak ada dosa pahala. Kita Islam ni ada dosa pahala. Orang Islam tunduk dia peraturan dosa dan pahala. Beza dia apa? Katalah Islam mengharamkan rasuah. Undang-undang manusia melarang rasuah. Melarang rasuah. Kalau pakai undang-undang manusia, tak ada dosa pahala. Kita boleh kelantong, boleh tipu, boleh rasuah. Tak ada apa-apa. Dapat duit banyak, lepas pergi umrah. Dengan duit yang banyak itu. Tak ada masalah. Tapi Islam mengajar kita, kita menipu macam mana pun, lepas daripada dunia, akhirat ada lagi. Dibicarakan. Benda itu diharam. Ini beza. Maka orang Islam boleh memimpin. Dengan betul. Adil. Adil. Di mana Islam menunjukkan keadilan untuk seluruh manusia. Terbukti dalam sejarah, tunjuk adil untuk seluruh manusia. Nabi sendiri tunjuk. Khulafa' Rasyidin tunjuk. Dan semua pemerintah Islam kena ambil contoh daripada Nabi. Ini yang kita nak tunjukkan. Nabi dalam satu kes. Ini pemisahan kuasa antara badan kehakiman dengan legislatif dan legislatif. Zaman Nabi. Pernah berlaku. Tun Saleh Abbas, bekas ketua hakim negara. Dia baca dalam tafsir Ibn Kathir. Nabi pernah laksanakan dulu pada orang Eropah. Dia nak tahu ada tak nas-nas. Saya baca dalam tafsir Ibn Kathir. Nabi dia beli seekor kuda daripada seorang Badui. Beli kuda orang Badui. Badui sanggup jual pada Nabi. Dah buat keputusan nak beli kuda ni. Tiba-tiba orang mari kacau Nabi. Kerana Nabi, dia ketua negara, ada orang mari kacau minta ni. Nabi layan. Setelah layan tu, paling nak bayar, Badui kata orang lain nak beli mahal lagi. Nak jual pada orang lain. Sedangkan mengikut hukum syarak, khiyar majlis. Nak batal pembelian dalam majlis yang sama, dah setuju tak boleh. Hukum syarak begitu. Nabi tak rampas.
Nabi lantik hakim untuk membicarakan. Lantik hakim untuk membicarakan. Tak guna kuasa dia sebagai seorang Nabi. Pakar untuk hakim. Lantik Suhaib Rumi jadi hakim. Suhaib Rumi jadi hakim. Cara-cara memanglah Nabi dah bersetuju nak beli. Yahudi itu pun mengaku bahawa orang Badawi itu mengaku memang Nabi nak beli. Cuma orang nak beli mahal lagi. Lalu Suhaib membuat keputusan serah pada Nabi. Kerana Nabi berhak dalam menentukan pemberian itu. Ini pemisahan kuasa dalam Islam. Ini berlaku. Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pernah berlaku Sayyidina Ali kehilangan baju, kehilangan perisai. Perisai yang digunakan untuk perang. Ketika perang Siffin, perisai dia hilang. Tiba-tiba dia lihat perisai dia pegang oleh seorang Yahudi bukan Islam. Yahudi bukan Islam pegang perisai dia. Lalu dia jumpa, ini perisai saya. Yahudi kata, tak, ini perisai saya. Dia kata, perisai saya. Kita bercara di mahkamah. Akhirnya dilantik Syurih Al-Kandi jadi hakim. Bicarakan di mahkamah. Yahudi sebelah pihak mengaku hak dia. Sayyidina Ali mengaku hak dia. Lalu Syurih kata, Al-Bayyinah ya Amirul Mu'minin. Mana saksi ya Amirul Mu'minin? Kena ada saksi lah. Buktikan ini kemudian Amirul Mu'minin. Nah dia kata, saya ada saksi. Saksi saya anak saya Hasan Hussein. Syurih kata, tak boleh Hasan Hussein. Hasan Hussein anak Amirul Mu'minin. Anak ni mesti bayar pada ayah dia, tak boleh. Sayyidina Ali tidakkah kata Sayyidina Ali, Nabi jamin anak aku ni jadi pemuda ahli syurga. Jamin dia ahli syurga, tak terima jadi saksi. Syurih kata itu akhirat Amirul Mu'minin. Atas dunia ni cerita lain. Syurih jawab. Syurih ni berani. Hakim berani. Lalu Ali pun menyerah dan periksa serah pada Yahudi. Setelah selesai tu, Yahudi pusing balik jumpa Sayyidina Ali, ambil lah Amirul Mu'minin. Sebenarnya ini kepunyaan Amirul Mu'minin. Saya ambil ketika jatuh daripada Amirul Mu'minin. Saya buat ini, saya nak tengok bagaimana kehakiman Islam. Saya dapati inilah keadilan Islam. Lalu Yahudi mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam. Ini berlaku. Zaman Sayyidina Umar, berlaku satu kes. Anak Gubernur Mesir Ammar bin As berlomba kuda. Berlomba kuda dengan pemuda Qibti. Dalam Qibti ini Kristian Koptik, Ortodok Mesir. Perlombaan tu Kristian Ortodok dia menang. Anak Gubernur kalah. Lalu ditamparnya. Ditampar orang Qibti ini. Mengapa kamu buat aku kalah? Kamu tak kenal aku ni anak Gubernur. Macam sekarang lah kalau main golf tu kena buat kalah lah. Kalau main golf. Tengok betul-betul ni kita buat kalah. Kena macam tu. Itulah ceritanya. Lalu akhirnya orang Kristian ni pergi ke Madinah jumpa Sayyidina Umar. Anak dia telah dipukul oleh anak Gubernur Mesir Ammar bin As. Sayyidina Umar tulis surat pada Ammar bin As supaya datang ke Mesir bawa anak dia sekali. Maka Ammar bin As, sahabat Nabi Ammar bin As ni, bawa anak dia datang ke Madinah. Cara depan Sayyidina Umar. Betul? Dia pukul kamu? Betul dia pukul saya. Dia pun mengaku pukul. Mengikut hukum Islam, kalau pukul kena qisas. Kena pukul balas. Dia orang kata pukul anak orang bangsawan ni. Pukul. Anak orang bangsawan ni. Lepas dia pukul ayah dia pula. Tak. Ayah dia dah buat saya. Dia saja. Saya nama kata, sejak bila engkau perhambakan manusia? Islam tak boleh perhambakan manusia. Mesti berlaku adil termasuk orang yang bukan Islam. Ini sebabnya bila Islam masuk mana-mana negeri, Islam tidak menjajah. Islam menyelamatkan manusia. Kita baca dalam sejarah, Islam masuk di alam Melayu, Nusantara ni. Asalnya orang Melayu ni agama Hindu, agama Buddha. Habis orang Melayu masuk Islam. Bukan paksaan, tak paksa. Tak paksa. Dan kita saksikan bagaimana rumah-rumah ibadat Hindu masih ada di Indonesia. Rumah ibadat Buddha masih ada di Indonesia. Penganut dia masih ada. Menandakan tidak ada paksaan. Tapi majoriti orang masuk Islam. Di Asia Tengah. Asia Tengah, kawasan Asia Tengah tu. Habis masuk Islam. Ganak. Bila Islam masuk, orang masuk Islam. Islam bukan menjajah. Islam
menarik manusia untuk menerima ajaran dia. Ini dia Islam. Hebatnya. Ini sebab itulah saya terbaca dalam satu artikel menceritakan bagaimana dalam tahun 50-an ketika berlaku perang Korea masa itu. Korea Utara lawan Korea Selatan. Amerika tolong Korea Selatan, China tolong Korea Utara. Perang. Dan heboh masa itu dengan teori domino. Teori domino ni negeri akan jatuh pada komunis. Selepas Eropah Timur, Vietnam akan jatuh, termasuk Malaysia diancam. Akan berlaku bahaya. Tiba-tiba seorang penulis barat membuat satu kenyataan yang menarik. Sepatutnya orang barat sedar. Yang paling bahaya bukannya komunis. Ada lagi paling bahaya, iaitu Islam. Islam ni, kalau dia merentah mana-mana negeri, bukan saja menakluk negeri, menakluk hati-hati manusia. Islam ni mesti dihalang, mesti disekal. Dengan sebab itulah dia buat segala cara supaya orang Islam jangan menguasai sepenuh-penuhnya. Berlaku di negara kita, pilihan raya yang mustaakhir. Apabila ini kesilapan kita juga, kerana memberi kerakyatan kepada orang bukan Islam longgar, menyebabkan kepahaman politik mereka lebih. Kepahaman politik orang Melayu Islam lemah. Orang Melayu Islam tak penting hal politik ni. Tak penting siapa mereka, sama saja. Asal dapat duit, sudah. Itu saja. Adapun orang bukan Islam, ada agenda politik dia. Ini berlaku. Menyebabkan dalam pilihan raya yang lalu, kerajaan kita didominasi oleh orang bukan Islam. Ini sangat bahaya. Masa itu saya masih ingat lagi, Dr. Mahathir panggil saya. Saya pergi dengan Datuk Mustafa Ali. Pergi berjumpa Tuan Mahathir. Tuan Mahathir kata, kita ni bahaya ni. Bahaya dah jadi macam ni. Memang Tuan Mahathir ni, dalam begitu-begitu, semangat Melayu dia kuat. Semangat Islam dia kuat. Walaupun kami berkelahi dengan dia, berbalah dengan dia, tapi di sana ada titik persamaan. Titik persamaan. Dia cukup tahan Melayu Islam ni, dia kuat. Dia bimbang. Umur saya dekat 100 tahun. Saya saksikan bagaimana kedudukan orang Melayu sejak 90 tahun yang lalu. Jadi makin hari makin lumpuh. Akhirnya habis kekuasaan kita ni akan terakhir. Kena buat sesuatu. Kita fikir. Saya kata, Tun, pada pandangan saya, kita kumpulkan orang-orang Melayu. Macam Nabi buat kumpulkan orang Arab. Kumpulkan orang-orang Melayu. Kita ambil ada Parlimen Melayu dulu, kumpulkan. Iaitulah bersatu. Dia pengurusi bersatu masa itu. Pengurusi bersatu. Campur dengan PAS dan ajak orang UMNO. Gabung sekali. Bila jumlah kita cukup, kita tukar kerajaan melalui Parlimen. Melalui Parlimen. Bukan melalui perang, melalui Parlimen. Ini lebih baik. Melalui Parlimen. Dan kita buat dan berjaya. Ubah kerajaan. Ubahlah kerajaan. Mula-mula kita nak cadang Tun lain pandangan dengan kita jalan Tasrik Muhyiddin. Lepas tu dia buat hal pula. Di bawah ni UMNO buat hal, kita pilih Ismail Sabri. Akhirnya dia buat pilihan raya. Ini berlaku. Kecamuk sikit. Orang Melayu kita ni kecamuk. Ini jadi satu masalah yang besar. Kita nak satukan mereka. Patutnya orang Melayu kena sedar bahawa Nabi kita Muhammad SAW menjaga kepentingan politik ini lebih daripada hal lain, kerana politik ini melindungi seluruh ajaran Islam. Imam Ghazali kata, ad-dinu usun wa sultanu harisun fama la usalahu pamahdumun wa ma la harisalahu pata'i. Imam Ghazali ini ahli tasawuf. Orang kita hormat Imam Ghazali ini ahli tasawuf. Walaupun dia ada tasawuf, ada kefahaman politik dia. Imam Ghazali kata, agama asas, kuasa pemerintahan adalah pengawas. Kalau asas tak ada, runtuh. Kuasa pemerintah tak ada, hilang. Imam Ghazali kata. Maka kuasa politik mesti bertahan. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW dalam masa Nabi nak buat umrah yang terkenal, Nabi nak buat umrah, belum lagi Mekah diperintah masa itu, dihalang oleh orang musyrikin. Nabi hantar Sayyidina Osman berunding untuk benar pergi ke Mekah. Kerana Mekah tak ada siapa yang boleh halang. Sayyidina Osman tak pulang-pulang. Lalu Nabi buat bai'ah nak serang Mekah. Kerana Sayyidina Osman diberitakan telah dibunuh. Akhirnya pemimpin musyrikin Mekah hantar wakil berunding. Berunding, berlakulah perjanjian Hudaybiyah yang terkenal.
Perjanjian Hudaybiyah ni, yang pertama, bila Nabi suruh Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mula perjanjian. Wakil Muslim Quraisy kata kami tak setuju Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak pernah dengar. Tulis Bismillahumma. Nabi kata ikut. Bismillahumma. Ikut. Kemudian perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Mewakili pemimpin Mekah. Suhail kata kami tak setuju. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kami tak percaya kepada Rasulullah. Kalau kami percaya kepada Rasulullah, tak jadi kisahlah. Muhammad bin Abdullah. Nabi kata Ali, tulis Muhammad bin Abdullah. Dan Ali ikut, tulis. Kemudian orang Islam tak boleh buat umrah tahun ni. Nabi dah pakai ihram. Nabi yang pakai ihram, sahabat-sahabat yang pakai ihram. Pakaian ihram ni bila sudah pakai, tak boleh buang. Tuhan turunkan ayat, fa'in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Kalau kamu pakai ihram, bila dihalang nak masuk Mekah, kamu tak boleh buang pakai ihram itu, mereka kena bayar dam. Iaitulah kena sembelih binatang ternakan, lepas tu barulah boleh buang rambut. Pakai ihram. Nabi terima umrah tak buat tahun ni, tangguh tahun depan. Sahabat-sahabat tak puas hati. Kita dah pakai ihram, macam mana kita mengalah? Tak patut kita mengalah. Nabi kata tidak. Tangguhkan umrah itu. Kenapa Nabi tangguhkan umrah? Kerana bila Quraisy menerima perjanjian Hudaybiyah, bermakna Nabi mendapat kemenangan politik. Kemenangan politik ialah dia iktiraf bahawa Nabi dan sahabat-sahabat di Madinah sebuah kerajaan, sebuah negara yang sah, mengikut hukumnya. Kalau sebuah negara dia tak terima perjanjian. Jadi kita terima dia dari segi politik, kemenangan politik. Menang kemenangan politik dulu. Tangguh umrah. Nabi sanggup tangguh umrah kerana perjanjian Hudaybiyah ini memberi kemenangan politik. Begitulah. Nabi tak tunai haji. Bila haji diwajibkan. Haji diwajibkan tahun ke-9. Sayyidina Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar pergi ke Mekah bawa orang ramai. Masa tu orang jahiliah masih buat haji. Dia tak pakai ihram, dia telanjang bulat. Tawaf telanjang bulat. Nabi tak patut pergi dah. Lalu tahun 10 bila Nabi tawan Mekah ditawan, barulah Nabi buat haji. Maknanya Nabi menawan Mekah, kemenangan memerintah Mekah berlaku baru Nabi buat haji. Kemenangan politik diutamakan dulu. Ini ajaran Nabi kita ajar. Memanglah haji wajib. Umrah yang pertama wajib. Wajib. Kemenangan politik adalah wajib. Ulama membahagikan wajib dalam Islam ni ada dua. Bukan saja wajib fardu ain, fardu kifayah. Termasuk wajib mudayyak dan wajib muwassa'. Wajib mudayyak ialah wajib yang serta-merta ditunaikan. Wajib muwassa' ialah wajib yang boleh ditangguh. Contohnya perempuan yang kematian suami. Dalam iddah. Dia nak pergi ke Mekah. Nak pakai mana dulu? Nak pergi ke Mekah dulu ke? Nak habis iddah dulu? Oleh kerana iddah ni wajib mudayyak. Tunai sekarang. Maka kena habis iddah dulu. Habis iddah baru pergi Mekah. Kerana utamakan wajib mudayyak. Itu hukum. Syarak kita kena sudah. Oleh kerana kemenangan polisi adalah wajib mudayyak. Disegerakan. Utama dulu. Haji dengan umrah boleh ditangguh. Boleh tangguh. Maka utamakan haji umrah tu. Kemenangan politik mesti diutamakan. Inilah yang orang kita tak faham. Ini jadi masalah. Dalam pilihan raya, kita menyaksikan bagaimana orang bukan Islam keluar mengundi dengan peratus yang tinggi. Kita orang Islam tak keluar mengundi. Yang tak mengundi itu antaranya duduk di masjid, duduk merasik, duduk buat umrah, duduk apa. Bukan itu wajib juga. Tapi kemenangan pasti orang Islam adalah diutamakan. Ini yang perlu kita masukkan dalam pemikiran orang kita kena sedar. Jadi, matlamat kita nak menyatukan orang Melayu Islam. Ini sangat penting. Jadi peranan pasti besar utama orang Melayu iaitulah bersatu dengan PAS. Kalau boleh orang-orang UMNO tu kena buat muhasabah baliklah. Ini malangnya bila pilihan raya baru ni kita menang 4 negeri. Perak kalau kita gabung PAS dengan UMNO gabung boleh tubuh kerajaan. Pahang kalau PAS dengan UMNO gabung boleh tubuh kerajaan. Negeri Sembilan kalau bersatu dengan PAS dan gabung termasuk Selangor boleh tubuh kerajaan. Malangnya DAP tahu ke UMNO jadi menteri besar. Dia pilih jadi menteri besar lagi. Dia boleh mendapat kuasa politik.
Ini satu masalah yang menduga citakan kita orang Melayu. Jadi kita kena sedarlah. Orang Melayu ini kena faham. Politik ini sebahagian daripada fiqh Islam. Yang wajib dia ajar, wajib kita kena tahu, wajib kita tunaikan untuk selamatkan negara. Sayyidina Uthman kata, "Innallaha yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an." Bil-Quran. Allah Ta'ala beri kuasa pada pemerintah apa yang tak ada dalam Quran. Bukan semua ada dalam Quran. Hukum-hukum ni. Ada perkara yang tak ada dalam Quran, perlu pemerintah orang Islam untuk menguatkuasakan. Ini kita kena sedar. Yang inilah kita orang Islam tak fikir. Menyebabkan kuasa kita hakis. Allah Ta'ala tunjukkan Palestin dah dapat ke Yahudi. Saya mujurlah orang Palestin tu dia berjuang. Dia berjuang, dia balik semula. Kita ni tak tahulah apa nak jadi. Na'udzubillah. Jadi kita masih lagi dalam keadaan yang baik. Kita memilih cara yang damai. Cara demokrasi. Cara mengundi, bukan cara perang. Saya beritahu ke kawan-kawan Arab dalam perbincangan forum. Dengan kawan Arab, saya mengatakan, jangan pilih cara perang. Pilih cara damai. Kita sama-sama kita. Kalau kita sama-sama kita, pilih cara perang, akan jadi perang proksi. Negara asing akan bantu pihak ni, kita berperang sama-sama kita dalam negeri, beli senjata dengan duit kita, berbunuh sama-sama kita. Ini sangat malah. Tak boleh. Ambil cara pendekatan damai. Macam baru ni lah. Dia bawa gerakan reformasi sebagai contoh. Saya sebut dalam parlimen baru ni. Bawa gerakan reformasi. So turun di jalan raya. Nak jatuhkan kerajaan. Memang kita nak jatuhkan kerajaan. Turunlah jalan raya berarak. Yang paling banyaknya orang PAS lah keluar beraraknya. Bertumbuk dengan polis. Tumbuk dengan polis. Kita Melayu, polis pun Melayu. Setengah tu anak beranak. Sabar bicu. Bengor sini. Berkelahi betul-betul sama sendiri. Tiba-tiba macam lesu dengan alu belaga yang kenyangnya ayam. Kita belaga-belaga, orang lain jadi Perdana Menteri. Naik. Ambil alih kuasa pemerintahan, itu ikut kemahuan dia. Jadi kita kena buat pembetulan. Masa masih ada pada kita. Marilah kita pakat-pakat. Johor ni, orang Islam masih besar. Bukan kita perkauman. Kita tak perkauman. Tapi kita nak supaya orang Melayu Islam mesti menguasai negara. Ini penting. Dasarnya kena begitu. Ini sangat penting. Saya rasa itulah yang dapat saya beri nasihat pada malam yang bermakna ini. Mudah-mudahan 70 tahun umur Pak Johor ni satu umur yang sangat dewasa. Kalau 70 tahun tak dewasa lagi, kita tak tahu lah. Dan cukup sekarang itu oleh taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb. Allahumma salli ala man adana min al-kuffar wal munafiqin. Allahumma salli Allahumma salli wa'atana. Allahumma barik a'malana. Allahumma hdina subul salam. Allahumma jama'na bil jannah. Rabbana ahyina muslimin wa tawaffana muslimin. Wa waj'alna min as-salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.